Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali dalam uh, Fin 534. Okey, so ini kita akan masuk chapter 5 which is for statistical inference. Okey, so peringatan. Chapter 5 ni dia agak teknikal sedikit, so take time lah untuk faham sikit. Lagipun melalui video ni saya rasa tak 100% sangatlah boleh faham. So kalau ada apa-apa boleh direct tanya saya sendiri macam mana. Kena go through slow-slow lah supaya sebabnya benda ni quite important jugalah. Kalau siapa-siapa yang nak sambung postgraduate studies, so for example master or PhD, so this thing is quite critical lah sebabnya dia basic kepada analisis. So bear in mind lah benda ni. Okay, so chapter 5 tajuknya adalah statistical inference. So this topic particularly on univariate punya analisis lah. Univariate ni maksud apa? Univariate ni maksud dia kajian berkenaan dengan satu variable sahaja. Right, kajian berkenaan dengan satu variable sahaja. Kalau kita sebut multivariate punya study, so dia melibatkan banyak variable. Right, tapi for this one, statistical inference ni biasanya kita guna bila kita nak buat kajian berkenaan dengan univariate, satu data sahaja. For example, data berkenaan dengan GDP sahaja. Data berkenaan dengan CPI sahaja, data berkenaan dengan indeks saham sahaja, right? So macam-macam lagi lah. So yang ni dia univariate, satu variable sahaja, right? Okay, so hopefully boleh faham lah, satu variable sahaja ya. Okay, so statistical inference ni kalau dicakap maksud dia kat sini focus on drawing conclusion about population from samples, right? Okay, so kita biasanya confuse between term population and samples, right? Okay, population ni maksud dia the whole population, kalau kita kat Malaysia ni semua rakyat Malaysia lah, semua rakyat Malaysia tu adalah populations. And then samples ni mungkin you nak ambil samples tu berkenaan dengan orang dekat Kota Baru sahaja. So sample ni adalah one portion of population lah, senang cakap, right? Senang cakap macam tu. Samples ni adalah satu bahagian daripada populations, right? So kalau rakyat Malaysia ni ada berapa juta orang, kita mungkin ambil sampel seramai 100 orang, right? Okay, so tugas statistical inference ni kita nak tahu bahawasanya sampel yang kita ambil ni adalah mewakili population ke tak, right? Contoh kita ambil paling senang berkenaan dengan ketinggian. So kita ambil contoh paling senang ketinggian wanita ataupun orang perempuan. Okey, so kalau boleh dikatakan, saya agak je lah ni, purata ketinggian orang perempuan dekat Malaysia ni mungkin 160 cm kot, kan? Katakanlah ketinggian purata wanita dekat Malaysia ni adalah 160 cm. So sampel yang kita ambil dekat Kota Baru ni, mungkin kita ambil 100 orang wanita and then ukur ketinggian dia. Adakah ketinggian yang sampel yang you ambil 100 orang tu boleh mewakili population? Right, boleh tak mewakili population? So that's why kita nak tahulah yang tu. So yang ni dia akan melibatkan calculation yang banyak, calculation yang rumit sedikit. Tapi calculation ni sebenarnya dia adalah computer generated, maknanya software seperti SPSS, yang paling basic lah SPSS, dia boleh melakukan benda ni. So sebenarnya tak perlu kita belajar lah how to calculate, memang rumit rumus dia. Rumusnya agak rumit. Okay, so itu adalah tugas statistical inference, which is kita nak draw conclusion daripada population from sample yang kita ambil, right? Hopefully boleh faham lah. Okay, so kita nak tahu sampel yang kita ambil tu adalah mewakili population ke tak, kita akan test dia melalui hypothesis testing. Hypothesis testing ni maksud dia kat sini drawing inference about two contrasting proposition, which is called hypothesis.
relating to the value of one or more population parameters. Right. Okay. So kita ada dua. Kita ada null hypothesis, which is denoted by #0 ataupun #null. And then kita ada alternative hypothesis ataupun setengah orang panggil alternate hypothesis, which is denoted by #1. Right. Okay. So dia di antara #null dengan #1 ni dia akan bertentangan. Right. Bertentangan. So untuk null hypothesis dia describe berkenaan dengan existing theory lah. So tadi existing theory berkenaan dengan ketinggian wanita, kita dapat tahu bahawa secara umumnya purata dekat Malaysia ni melalui media ke, melalui Jabatan Statistik ke, dia bagi tahu purata ketinggian wanita dekat Malaysia ni adalah 160 cm. Right, itu adalah existing theory ataupun null hypothesis. So kita punya H1 adalah alternative hypothesis. Adakah ketinggian wanita tu berbeza daripada yang teorinya, secara teorinya? Okay. Okay, so dalam describe hypothesis ni, sebab yang ni banyak pendapat, banyak pendapat. Kita nak test sama ada H0. Kita nak test H0 je sebenarnya. Kita bukan nak test H1. And then kita nak tahu kebenaran berkenaan dengan H0 tersebut. So biasanya bila kita nak menulis dalam research ke apa ke, kita biasanya tulis berkenaan dengan H0 sahaja. Kita tak tulis berkenaan dengan H1. So sama ada kita reject H0, kalau katakanlah ketinggian wanita tu bukan 160 cm sampel yang kita ambil tu kan. So maknanya kita reject H0 ataupun fail to reject H0. Maknanya sampel yang kita ambil tu memang sama dengan 160 cm tu. So kita fail to reject H0. So dia ada dua sahaja, sama ada reject H0 ataupun fail to reject H0. So kita tak mention berkenaan dengan reject H0 except H1. Ni biasa ramai orang tulis macam tu, reject H0 except H1 ataupun fail to reject H0 reject H1. Right. So sebenarnya salah lah. Bukan salah, dia macam kita tak nak merumitkan keadaan lah. Kita tak nak merumitkan keadaan. Kita bincang berkenaan dengan H0. Okay. Okay. So dia kenapa kita bincangkan berkenaan dengan H0? Okay. So yang ni contoh contoh analogi daripada US lah. So sama jugalah dekat Malaysia pun macam ni juga. Kalau kes dekat mahkamah kan, kita tak boleh cakap orang yang dibicarakan dekat mahkamah tu bersalah selagi hakim tak buat keputusan lah bahawasanya dia bersalah. So kita akan letak dia sebagai innocent. Right, kita akan letak dia sebagai innocent semasa perbicaraan dekat mahkamah. Kita tak boleh cakapkan dia bersalah ataupun guilty lagi selagi hakim tak buat keputusan. So sekarang dalam research berkenaan dengan ketinggian wanita apa semua tadi, kita akan bertindak sebagai hakim. Kita akan bertindak sebagai hakim. So kita selagi kita tak jalankan proper analisis apa semua, kita akan anggap dia sebagai H0 lagi selagi kita tak draw conclusion. Right. If evidence ataupun sampel data yang kita ambil tu strongly indicate the defendant is guilty, then barulah kita reject H0. Right? So kita hanya bincang H0 sahaja, kita tak bincang H1. So H1 tu hanyalah sebagai alternatif kepada H0 lah. Itu sahaja. So bincang H0 sahaja. Okay, so hypothesis testing procedure kita ada banyak, kita ada 5. Procedure dia ada 5. Yang ni kita bincang univariate, ingat univariate. Identify population parameter, select a level of significance, and then determine the decision rule, and then collect data, and then apply the decision rule. Right. So sebelum you nak collect data, sebab collect data tu dia fall under proses yang keempat. So sebenarnya kita kena buat 1, 2, 3 dulu, and then barulah collect data. Right. Tapi ramai sekarang dia collect data dulu baru buat 1, 2, 3. So macam tak proper lah prosedur yang sebenarnya macam ni. Right. Okay.
So first kita identify the population parameter lah. So sample yang kita nak ambil, berapa orang, apa semua, dekat area mana kita nak ambil orang tu. Kita sampling kita macam mana, random ke apa ke kan. So itu adalah identify population parameter. And then yang kedua, select a level of significance lah. So significant level ni kita ada biasanya kita ada 3, which is 1%, 5% ataupun 10%. Yang tu yang biasa. And then normally dalam SPSS pun ataupun dalam statistik software pun dia set 3 benda tu je lah. So bila kita nak guna 1%, bila kita nak guna 5, bila kita nak guna 10. Yang ni bergantung kepada kajian yang kita nak buat tu. Kalau benda tu something very new, kita nak buat satu yang benda baru, orang lain belum pernah buat lagi, biasanya dia akan ambil 10% punya tu lah. So kalau kajian tu memang dah confirm lama dah, contohnya orang dah buat kajian tu 50 tahun yang lepas, and then benda tu relevan sampai sekarang, so biasanya benda tu dah yakin betul, so biasanya kita ambil significant level 1% sahaja. Alright, and then kita ada satu lagi lah 5%. 5% ni maknanya dia ambil yang tengah-tengah lah, di antara 1% dengan 10%. So biasanya untuk research punya guide biasanya dia pakai 5% lah. Saya pun tak boleh bagi kepastian lah kenapa 5% tu. So 5% tu mungkin safe zone lah kot, di antara 10% dengan 1%. Okay, so you kena select level of significance bergantung kepada kajian. Okay, yang ketiga, determine the decision rule. Decision rule ni sama ada you nak pakai one tail ke, two tail ke, test ke. Yang ni bergantung kepada kajian, jenis kajian tu juga. Right. Okay, tak apa, kita akan bincang dengan detail sekejap lagi. Right, and then collect data, and then kita buat calculation untuk, ada certain calculation lah, T-score, Z-score, kita kena calculate, and then kita kena calculate alpha value, kita kena calculate critical probability, which is p-value. So, benda ni saya tak nak ajar how to calculate lah, memang rumit lah sedikit. So, you kena calculate degree of freedom apa semua. So, banyak lah sebenarnya. Okay, so yang ni yang berkenaan dengan nombor 3 tadi. Nombor 3 tadi, determine the decision rule. Right, decision rule. Okay, so kita ada hypothesis test ni, kita ada 3 jenis. Kita ada 3 jenis. So you kena identify at the beginning lah. At the beginning. Sorry, this one is for the first step. Population parameter kita. Okay, so parameter kita apa? Kita nak test, kita ada 3 jenis, so you kena pilih salah satu daripada 3 ni lah, bergantung kepada kajian yang kita buat. Okay, yang pertama, apa ni? Which is kita nak tahu sama ada rasional tu, contoh kita ambil yang tadilah, ketinggian wanita dekat area Kota Baru kan. So, kalau kita rasa orang wanita dekat Kota Baru ni ketinggian dia lebih tinggi daripada purata seluruh Malaysia, so you akan pilih yang pertama, which is you punya H1 adalah parameter tu atau kajian you tu lebih tinggi daripada yang sebenar. Right, lebih tinggi daripada sebenar. Ataupun yang kedua, kalau you rasa wanita dekat Kota Baru ni lebih rendah daripada purata ketinggian dekat Malaysia ni, so you akan pilih yang nombor 2, which is H1 dia adalah parameter lebih rendah daripada constant lah. Right. Okay, and then yang ketiga, yang ni you tak boleh nak draw conclusion sama ada wanita dekat Kota Baru ni lebih tinggi ataupun lebih rendah, tapi you nak tahulah sama ada wanita dekat Kota Baru ni purata dia berbeza daripada yang seluruh Malaysia. So you akan pilih yang ketiga. So yang ni agak saya nak cerita macam dalam video ni pun macam kurang jelas, tapi hopefully boleh faham lah. You kena pilih salah satu daripada 3 ni. Tapi normally kalau you rasa you tak confident dengan pilihan you, so you boleh pilih yang nombor 3. Right, nombor 3. So you tak tahu sama ada wanita dekat Kota Baru ni lebih tinggi daripada purata Malaysia ke ataupun lebih rendah, so you pilih yang 3. Right. Okay. So kalau you perasan dekat 3 jenis one sample test ni,
Kalau you pasang hash null tu dia lebih kecil atau sama dengan, ataupun lebih besar ataupun sama dengan. Semua hash null. So dia mesti ada sama dengan. Mesti ada sama dengan. So you kena confirm bahawasanya kalau orang Kelantan tu wanita dekat Kota Baru tu lebih tinggi ke, so maknanya lebih tinggi tu maknanya dia tak ada sama dengan. Right, agak confused sedikit lah. So hopefully boleh faham lah kot. Okay. Okay, so berkenaan dengan hipotesis ni, kita nak proof sama ada kita nak reject hash null ataupun kita nak fail to reject hash null. So kita kena ada guidance lah, which is kita punya significant level tadi lah. So tadi pun saya dah beritahu dengan detail lah significant level. Okay, so Okay, so this one understanding potential error. So yang ni biasanya kesalahan yang biasa berlaku lah. Bukan kesalahan kita, tapi kesalahan mungkin kita kesalahan semasa collect data tu ke. Mungkin you ukur ketinggian tu salah ke, guna apa ni, ukuran yang salah ke apa ke. So yang ni lah. So disebabkan error tersebut, mungkin dia akan dapat jawapan yang salah. So yang pertama, hash null is true and the test correctly fails to reject hash null. Right, so yang ni okey lah kan. Yang ni error yang tak ada masalah. Hash null is false and the test correctly reject hash null. So yang ni pun betul. Cuma yang 3 dengan 4 ni yang mungkin menyebabkan you tersalah buat analisis lah, which is hash null is true and the test incorrectly reject hash null. Sebenarnya hash null tu betul tapi you reject hash null. So this one kita panggil sebagai type 1 error. Okay, and then yang kedua, hash null is false but the test incorrectly fail to reject hash null, which is type 2 error. Right. So yang ketiga, yang keempat ni error yang biasa berlaku lah. You kata nak reject hash null tapi you fail to reject hash null, which is type 2 punya error lah. So you kena berhati-hati tengok type 1 atau type 2 punya error lah. Okay, so macam mana kita nak betulkan error ni? So kadang-kadang cara yang paling senang adalah kita perlukan bigger sample lah, which is you ambil ramai lagi respondent. So instead of ambil 20 orang, mungkin you kena ambil 100 orang ke ataupun 200 orang ke. So lagi ramai, lagi boleh mewakili kita punya population lah sebenarnya, kan? Lebih ramai. So kalau ramai sangat, kita pula yang susah, penat, kan? Nak ukur ketinggian 200 orang ni penat juga. Okay, so yang ni dia dah start dengan berkenaan dengan technical statistical punya terms lah, which is berkenaan dengan alpha value. So alpha value ni sebenarnya adalah kita punya significant punya level lah, yang saya dah cerita berkenaan dengan yang daripada awal tadi, which is 1%, 5%, 10% tadi. Okay, so this one is alpha value lah. So type 1 error ni biasanya berlaku bila kita salah letak kita punya significant punya level lah, type 1 punya error. Okay, and then type 2 punya error biasanya dia tak ada berkaitan dengan alpha, tapi dia berkaitan dengan beta pula, which is beta ni adalah power of the test, which is critical value. Biasanya kita letak sebagai t-test ataupun p-value. T-test dengan critical, t-test ni maksud dia critical value. Critical value ataupun kita kalau kita kira dengan lebih mendalam, kita panggil p-value. So t dengan p tu dia lain, dia lain, bukannya sama. So ramai yang salah anggap tu t dengan p sama, lain. Critical value dengan p-value, so lain. Okay, so yang lain ni dia berkenaan dengan calculation of t-test dengan p-value lah. Calculation dia, this one is calculation for t-test, and then example dia melalui CATSOFT example. So CATSOFT ni saya tak pasti pula ada tak dalam kita punya iClass tu. Saya masuk kotak data, so boleh check. So
bila kita nak test sama ada purata dekat Kota Baru tu berbeza daripada yang sebenarnya, yang daripada purata seluruh Malaysia, so kita kena calculate T value ataupun critical value, and then daripada critical value perhaps mungkin kita boleh calculate P value, right? Okay, so daripada P value tu kita boleh compare dengan kita punya significant punya level, sama ada dia fall inside the error punya area ataupun rejection punya area atau tak, right? Okay, so kita nak drawing conclusion ni, so kita dah ada T value, critical value, kita ada P value, kita ada significant punya level, so kita kena compare sama ada dia fall on rejection region or not, right? Okay, this one. Tadi kita ada 3 sampling test tadi kan, kita ada 3 tadi, so kita ada 3 critical value punya calculation, alright. So kalau kita ambil yang pertama, which is H0 parameter dia adalah lebih besar ataupun sama dengan constant, ataupun H1 dia parameter lebih rendah daripada constant, so kalau you anggap orang wanita Kelantan ni lebih rendah daripada yang puratanya, so you akan pilih yang pertama ni. Okay, so kalau you punya T value tu berada dalam rejection punya region, maknanya dah sah lah bahawanya orang wanita Kelantan ni mungkin dia punya ketinggian tu lebih rendah berbanding dengan purata seluruh Malaysia lah. Alright? Tapi kalau you rasa orang Kelantan, wanita Kota Baru tu lebih tinggi daripada purata, you akan pilih yang kedua lah, which is H0 parameter lebih kecil ataupun sama dengan constant, ataupun H1 dia parameter lebih besar daripada constant lah. So kalau you rasa orang wanita Kota Baru ni lebih tinggi daripada purata Malaysia, so you akan pilih yang kedua. Tapi kalau you tak pasti sama ada orang Kelantan ni lebih tinggi atau lebih rendah, you pilih yang ketiga. So bila you pilih yang ketiga, rejection punya region tu dia ada dua-dua belah. So kalau you jatuh belah kanan, so maknanya dia punya ketinggian lebih tinggi daripada purata lah, ataupun yang belah kiri lebih rendah daripada purata. Okay, so depends. Okay, so P value, observe significant level. So kalau you punya P value tu lebih rendah daripada you punya significant punya level, maknanya you reject H0 lah. Kalau P value tu lebih besar daripada you punya significant punya level, maknanya you fail to reject H0, kan? Kalau fail to reject H0 ni maknanya wanita Kelantan ni sama dengan purata dekat Malaysia ni, kan? Sama je. Okay. Okay, so this one is the score lah. So saya tak nak sentuh bab calculation lah, sebab semuanya adalah computer generated, so boleh dikalkulate. So tapi kalau you nak faham dengan lebih detail, so you kena tengok lah macam mana dia calculate ni one by one. Okay, so jangan risau, semuanya generated by computer. Okay, so this one example lah daripada purchase order database yang saya attach sekali dalam iClass tu, so boleh tengok. Okay, so boleh try lah nak buat. So benda ni boleh juga dibuat dalam Excel tapi saya lebih prefer SPSS lah, sebab dia lebih intuitif, lebih senang nak faham. Okay. Okay, so that's all from me for this particular chapter. This one is for univariate. Ingat univariate untuk ketinggian tadi sahaja. Right, so you boleh buat univariate untuk macam-macam lagi. You boleh buat untuk GDP, you boleh buat untuk CPI, you boleh buat macam-macam lagi lah. Kalau tentang finance, lagi banyak lah, kan, foreign exchange ke apa ke, dan macam-macam lagi. So okay, so ANOVA apa semua ni kita akan bincang dengan lebih detail lagi lah nanti dalam chapter yang seterusnya. Okay, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.